صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تحية ومباركة وتحية من عند الله صلى الله وسلم عليكم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Nahmaduhu huwa wa nasta'inuhu wa nastahdihi huwa wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah makana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum syahru ramadana syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yaftahu fihi abwabul jannati wa yughliqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Ahmadu. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari ini kita dapat berhimpun dan berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab perhimpunan dan pengkumpulan ini kita terus berada dalam rahmat, sakinah, saadah. Benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan perhimpunan dan perkumpulan seumpama ini. Tidaklah berhimpun suatu kaum pada suatu majlis, padanya membaca akan ayat-ayat Allah dan membincang-bincang mengenainya illa haffat malaikah wa nazalan alaihimur rahmah. Dikerumuni mereka itu dengan para malaikat Allah. Mereka dituruni dengan rahmat-rahmat Allah SWT dan mereka akan disebut nama-nama mereka
ibu dan ayah keturunan mereka oleh Allah SWT dalam majlis yang lebih baik, lebih afdal daripada majlis ini, iaitu perhimpunan Allah dengan para malaikat Allah. Selain daripada itu, para ulama menyebutkan inda zikrus salihin tatanazulat rahmat. Tak kala menyebut akan nama-nama orang-orang salih, kita akan menyebut Sayyidus Salihin, ketua orang-orang salih, Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, akan turun asbab turunnya rahmat berkat dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, beberapa masa yang terdekat ini kita semakin menghampiri bulan Mubarak, bulan Ramadan Al-Mubarak. Pastinya tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang perlu ditanyakan kepada kita, bagaimanakah persiapan zahiran wa batinah. Benar ada satu cerita yang diceritakan oleh Buya Hamka dalam sebuah kitabnya. Pada dahulu kala, pada zaman pemerintahan Iskandar the Great, menguji para tenteranya dan mengarahkan para tenteranya supaya bersiap siaga untuk pergi ke satu lokasi yang agak jauh, menempuh perjalanan yang panjang. Maka antara pesanannya Iskandar the Great ini kepada tentera-tenteranya, bala tenteranya, ialah apabila melalui perjalanan yang sukar dan payah pada malam ini, tak tidur dah, terus berjalan. Yang naik kuda, yang berjalan kaki, apabila menempuh sungai yang cetek, sungai yang dalam, apa saja yang dipijak, apa saja yang dirasa oleh kaki, ambil, bawa, angkut masuk dalam beg. Ringkas saja pesanan je. Maka perjalanan pun dilalui tempoh yang panjang sepanjang hari, sepanjang malam, akhirnya sampai. Di waktu subuh, di siang hari, bala tentera dihimpunkan, dikumpulkan, maka Iskandar the Great mengarahkan tentera supaya buka balik. Tengok balik apa yang telah mereka ambil, mereka kumpulkan, telah mereka simpan dalam kantung ataupun dalam beg, apa sajalah, plastik ke seumpamanya, seperti mana arahan yang diberitahu di awal perjalanan. Ya Allah, terkejutnya para tentera bila mana dia buka, rupanya yang dapat di tangan mereka, dalam kantung mereka, dalam beg mereka ialah intan berlian, permata. Maka saat dan ketika itu kumpulan tentera, bala tentera Iskandar the Great ni terpecah dan terbagi kepada tiga. Yang pertama, kelompok dan golongan yang apabila diperintahkan untuk ambil batu, mungkin batu apa-apa saja yang dipijak tu ambil sekadar je. Kan, saya ambil dah lah. Ada yang ambil, yang keduanya golongan pertengahan. Cukup dah penuh dah beg, tak payahlah. Yang ada yang ketiga tu buat bersungguh-sungguh akan perintah. Pastinya ketiga-tiga kelompok ini memberikan respon yang berbeza. Yang paling banyak, yang paling penuh beg, kantung, apa saja yang mereka ada dalam poket mereka bawa, mereka sangat bergembira kerana mereka telah mendapat keberuntungan yang besar hasil daripada mengikuti perintah ataupun arahan Iskandar the Great. Maka begitulah sebenarnya sidang jemaah muslimin dan muslimat, apa yang kita akan lalui beberapa semasa bulan Ramadan, berulang kali datang dan pergi, datang dan pergi. Apa dia? Iaitu ganjaran, pahala, gandaan, mudha'af, yudha'af, mudha'afah. Satu perkara yang sunat dikerjakan pada bulan Ramadan, statusnya sama dengan wajib. Digandakan 70 kali lipat ganda, pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubashiru ashabahu, memberikan berita gembira tentang Ramadan kepada para sahabat-sahabatnya. Qad ja'akum syahru ramadana, akan mendatangi kamu
bulan Ramadan yang mulia. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi Ramadan ni akan datang ni bulan yang dinaatkan, yang diidhafahkan, yang menyandarkan dengan syahrun mubarak, bulan keberkatan. Jadi barakah ni satu perkara yang besar dalam kehidupan kita. Suka disebut berkat ni apa? Ziyadatul khair fil amr. Ziyadatul khair fil amr. Bertambahnya kebaikan dalam satu urusan. Betul tuan, Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min. Aku berbangga dan merasa hairan aku kepada kepada orang yang beriman. Apabila dia ditimpa dengan satu kesukaran, dia bersabar, maka dia mendapat kebaikan. Tuan, ada dalam masjid kita, dalam surau kita, dalam jemaah kita hari ni, ustaz, ada masalah lah. Macam-macam lah masalah orang ni kan. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah tempat kerja, masalah kejiranan, masalah adik-beradik, macam-macam, paduai lah. Ni masalah nak menyambut Ramadan pun masalah juga. Macam-macam lah tuan ni. Dia bersabar, maka padanya kebaikan. Ketika dia mendapat nikmat daripada Allah, fasyakara, dia bersyukur kepada Allah, maka mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mukmin ni tuan, dia ana inda zanni abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Jadi yang pertamanya antara persiapan menuju bulan Ramadan, hidup kita tuan-tuan mesti di 100% kena sangka baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik kepada apa yang telah datang dalam kehidupan kita setelah kita berusaha yang baik, yang datang itulah yang terbaik. Kadang ada orang tanya, ni cerita ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Yalah, antara kebahagiaan kehidupan suami isteri ni ada anak. Kemudian ada anak pula, anak yang ramai, anak yang soleh dan solehah. Namun kena dia campuri plus keberkatan. Ini pengalaman hidup kita masing-masing melalui dalam kehidupan, subhanallah. Kita pernah jumpa ada orang, subhanallah, kawan-kawan kita, senak saudara kita yang hidupnya subhanallah berkah. Allah SWT uji dia, kahwin tak ada anak. Ada? Kahwin tak ada anak. Ni kan akhirnya. Tapi subhanallah, masa meninggalnya ramai orang datang ziarahnya. Macam ramai anak. Dan ada satu sahabat ni, dia meninggal, anak dia seorang je. Tapi anaknya betul-betul soleh dan berkah, seolah-olah anaknya mungkin ada 5 orang ataupun 10 orang. Ramai orang datang. Anak ni pula kena dengan ulama ni, kena orang soleh ni. Ramai orang datang. Dan pernah juga berlaku tuan-tuan, ada orang subhanallah anak dia ramai. Tapi masa dia meninggal, seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada. Tuan-tuan. Bahkan menyusahkan orang pun lagi. Ada. Pasal apa? Keberkatan. Sebab tuan-tuan, keberkatan ni tuan-tuan hendaklah diusahakan. Dan di hadapan kita, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Ulama menyebutkan keberkatannya terbagi kepada 3. Keberkatan yang pertama, keberkatan kepada tempat dan waktu. Tempat keberkatannya, macam baru ni kita mendengar cerita Isra' Mi'raj, musim Isra' Mi'raj, Allah SWT berfirman dalam suratul Isra' ayat pertama. Nabi yang tengahnya, allazi barakna haulahu, yang kami berkati kawasan sekelilingnya. Al-Alim Al-Syekh Abu Ya Muhammad Alawi Al-Makki Al-Hasani dalam kitabnya Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' bumi ke bumi, Mekah ke Masjidil Haram, Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestin, naik burak. Ada beberapa tempat dilaluinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Madinah, Mekah ke Madinah, dulu nama Taibah. Banyak pohon-pohon kurma. Apakah tempat ini wahai Rasulullah? Inilah tempat yang kau akan berpindah, engkau akan hijrah. Mekah, Madinah, Barakah. Tempatnya, lokasinya. Kemudian tempat Masyitah dibunuh dengan ahli keluarganya, wallahu alam, ada mengatakan di kawasan Syria.
Dulu ada orang buat kajian PhD masa saya duduk ngaji Jordan dulu, ada orang buat kat mana tempat tu. Kalau lalu tempat tu baru wangi. Kan jenazahnya sampai hari ni wangi tuan-tuan ni. Mekah, Madinah, apa nama, Jordan, tempat lahir Nabi Allah Isa, Palestin, singgah juga ke Tur Saina, tempat Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah di Mesir. Maknanya tuan, Palestin, Lebanon, kawasan tu kawasan berkat. Di kawasan kita, di bangunan pejabat kita ni, mana kawasan berkat? Di surau ni lah. Tingkat berapa tadi? Tingkat 9. Sekian dia maklumkan. Betul lah saya Ustaz, saya pejabat saya tingkat 9. Sini. Kan. Di sinilah dipenuhkan safnya semayang, saf pertama, saf kedua, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, berdoa, beristighfar, mengaminkan doa imam. Juga tempat, juga disebutkan masa dan waktu. 7 hari, hari Jumaat, hari barakah. Sepanjang hari ada tak hari berkat? Ada. Waktu sahur, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, dia panggil waktu musahirin. Allah SWT tuan-tuan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa dan memunajat pada waktu sahur. Lain antara azan dengan iqamah, 5 kali sehari semalam. Waktu yang mustajab, waktu turunnya hujan, waktu yang berkah. Ada 4 besi doa. Allahumma sayyiban nafi'an, makin lebat. Allahumma hawalaina wala alaina wa akanu wal butulina awdiya. Hujan disertai guru dan petir. Ada doanya surah Ar-Ra'du ayat 13. Lepas mana hujan berhenti, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Apa pula laju Ustaz? Kau cari sinilah dalam Google. Ada 4 besi doa, semua hadis sahih. Jadi sebab apa Ustaz? Doanya mustajab, doanya berkah. Kena pula berlaku dalam bulan Ramadan. Sebut tadi hari, masa dalam 24 jam. Sebut tadi tuan, sebulan, ya Allah, sebulan satu Ramadan sampailah habis Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Ni dalam bahasa Arab dipanggil grammar, dipanggil mudhafun ilaih. Syahrun, ra tu kan baris huruf yang ketiga, syahrun mubarakun. Kun, tanwin itu kaedah, dipanggil kaedah nahu, naat man'ud, sandar menjandarkan. Jadi tidaklah dinamakan Ramadan itu melainkan keberkatan melekat padanya bulan Ramadan. Asalkan bulan Ramadan, siang, malam, pagi, petang, tengah malam, tengah panas, tengah hujan, asal Ramadan, padanya keberkatan. Tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, keberkatan itu ada pada insan, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kepada ibu dan ayah kita, wali kita. Keberkatan itu ada kepada orang-orang alim. Jadi tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT, syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu, di bulan-bulan Ramadan, hanya senya pada bulan Ramadan, siangnya daripada subuh sampainya lah azan maghrib, diwajibkan ke atas kita berpuasa. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT, pada tahun ini tuan-tuan, insya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allah SWT panjangkan umur saya dan tuan-tuan memasuki Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami siang dan malam kami, kerja buat kami, anak isteri kami, baki dalam bulan Sya'ban ini, wahai Allah. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur dan usia kami, wahai Allah, agar kami dapat memasuki bulan Ramadan. Jadi tuan sedang jemaah Allah SWT, Ramadan ini tahun kena buat betul-betul perancangan. Kena buat betul-betul plan. Sebab kita dah masuk bulan Ramadan tuan-tuan, bukan sekadar puasa tak makan lapar, tak minum haus, tetapi kita kena puasa daripada seluruh anggota tubuh badan. Mata yang melihat, tangan yang bergerak, kaki yang melangkah, mulut yang berkata-kata, hati yang berniat bercita-cita, perut apa yang diisi serta kemaluan. Maka tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT, kena bersungguh-sungguh dalam persoalan puasa. Tuan-tuan, nak masuk bulan puasa, bulan Ramadan ni, bagi mereka yang belum mengqadakkan, tinggal puasa yang lalu, qada. Ni ada masa lagi, qada. Tuan-tuan,
qada. Yang lelaki ataupun yang perempuan. Satu-satunya tuan-tuan ibadah khususiyah sepanjang tahun 12 bulan yang mana siangnya wajib berpuasa namanya bulan Ramadan. Perhati baik. Maka tuan-tuan dalam mazhab kita harus semalam kami para ustaz-ustaz ni berhimpun di Masjid Manjalara Kepong, ada perhimpunan dengan Timbalan Mufti, ada beberapa isulah diperbincangkan tuan-tuan ni. Harus malam pertama tu kita terus niat cover untuk sebulan berpuasa. Saja aku berpuasa pada tahun ini pada sebulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Terus kita siap-siap cover tuan. Ni ulama dah putuskan tuan. Cover. Dan sunat tiap-tiap malam berniat. Dan paling minima alal aqal. Tuan-tuan bangun. Ustaz lupa nak niat lah. Kan lepas tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi nawaitu shauma ghadin kan. Imam ingatkan kita. Katakan kita terlupa nak seumpamanya. Ya, pagi itu kita bangun. Memang kita bangun untuk puasa. Perbuatan bangun untuk melakukan ibadah puasa itu pun sudah dikirim niat. Memang kita puasa. Lain kalau saya diet ustaz. Astaghfirullahalazim, tak dapat dia nolong tuan-tuan Jadi tuan-tuan berpuasa. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut tadi tuan-tuan kelebihan bulan Ramadan, iaitu antara persiapannya hidup berbaik-baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bisalasin, 3 hari sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi SAW menyebutkan hadis ini. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu adzanna billah. Jangan seseorang kamu wahai sahabat. Zaman tu sahabat lah. Dan umat Islam lah. Zaman tu asal tengok Nabi jadi sahabat. Jadi kita ni duduk belakang ni, umat Nabi SAW, apa Nabi pesan? Jangan seseorang daripada kamu mati kecuali dia mati dalam keadaan berbaik-baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sangka baiklah tuan-tuan Kita dah buat kerja dah oleh dah untuk kita buat yang terbaik. Tiba-tiba datang ujian itu dan ini. Telah ditentukan takdir. Tidak bergerak apapun arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni, sesuatu di atas muka bumi termasuk arasy Allah, kecuali semuanya di atas ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda yang kita tak nak sangat berlaku dalam hidup kita, berlaku. Beberapa masa baru kita tahu rupanya itu yang terbaik berlaku dalam hidup kita. Kita jaga solat, jaga hak Allah, jaga hak mak ayah kita, jaga hak-hak mereka yang ada hak kat atas kita. Berlaku juga benda yang kita tak suka. Beberapa masa berlalu rupanya itu yang terbaik. Ada orang yang rasa dia suka benda tu, Allah bagi benda tu. Tuan-tuan, lama-lama dia tak jaga hak Allah, buat maksiat lagi. Berapa masa berlalu, benda yang dia suka itu, itulah yang merosakkannya. Tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, yang penting kita jaga hubungan kita, kerja kita kepada Allah SWT. Yaftahu fihi abwabul jannah. Hebat tak hebatnya, powerfulnya bulan Ramadan, tuan. Datangnya bulan Ramadan, dibuka padanya. Disebabkan fihi domir kepada bulan Ramadan, pintu-pintu syurga yang 8. Pintu syurga yang 8 dibuka oleh Allah SWT, rahmat berkat daripada Allah SWT. Wa yughliqu fihi abwabul jahim. Ditutup, dikunci padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi asyayatin, dan diikat, dirantai padanya syaitan. Jadi syaitan ni tuan-tuan, siapa tuan-tuan? Musuh kita. Syaitan suruh laki bini bergaduh. Kan? Bertengkar. Syaitan suruh orang Islam sesama kita ni benci-benci. Syaitan duduk tengah-tengah, dia tak nampak. Musuh kita ada 5, 2 batin, 3 zahir. Yang batin nafsu dan syaitan. Powerfulnya bulan Ramadan, ibadah puasa, satu-satunya ibadah dia attack, dia target kepada nafsu kita. Nafsu kita ni dia umpama bayi kecil yang merengek. Alah boleh lah, okey lah lagi kita terberdaya tuan-tuan. Nafsu ni tuan, dia kuat dengan makan.
Kan ni kuat dengan makan ni, berapa tengah hari lagi ada ni ustaz. Nasi kukus ayam madu tak lepas lagi ustaz. Lagi apa lagi? Sate Minang Padang. Kan. Atau apa lagi? Mi tarik warisan asli. Cukup lengkap tuan. Dia kira berapa hari tengah hari ni nak kira. Sebab sebulan tak ada ni. Tu dia tuan. Nafsu tuan. Nafsu. Inilah yang yang disebut tuan bahawa nafsu ini kalah dengan ibadah puasa. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Padanya ada satu bulan yang dalam bulan Ramadan ni kualitinya, statusnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 82 tahun lebih tuan-tuan . Maknanya 82 tahun beribadah, bersalawat, bertahlil, rukuk, sujud kepada Allah SWT. Solid, totally, miyah bil miyah, 100%, 83 tahun. Bayangkan. Kita tuan-tuan nak jadi datang ke surau ni, kita kira tuan-tuan duduk perkhidmatan awam ni kan. Mula-mula masuk dulu tuan-tuan, hara kita. Nak mari datang surau main masjid malam-malam ni aku fikir umur dah 40 tahun kan. 35 tahun baru nampak line clear tuan-tuan. Bukan line clear kan Sikandar tu kan. Itu belum tolak lagi zaman kita masa nak balik dulu. Masa nak jadi balik, nak jadi semayang bagi tetap 5 kali semalam tu nak kena apa? Nak kena peringat mak ayah kita. Jadi tuan-tuan. Ini 83 tahun daripada tahun pertama sampai 83 tahun pahala-pahala. Maka oleh sebab tuan-tuan, bulan Ramadan untuk kali ni tuan-tuan, sampai umur kita, rezeki kita panjang tuan-tuan, ada rezeki ambil cuti. Ambil cuti tuan-tuan Ambil cuti. Kalau tak ada cuti pun kita arrange macam mana tuan-tuan, pastikan 10 malam terakhir, malam-malam ganjil khususnya tuan-tuan, masa kita habis untuk beriktikaf dalam masjid. Saya pernah ada pengalaman dulu di Mesir dulu. Kan, tapi zaman tu zaman Husni Mubarak nak masuk kena ambil polis mesti ambil nama. Takut dia masa tu kalau tak boleh sana, kalau berhimpun ramai-ramai dia orang tangkap kan. Berhimpun tak boleh. Berhimpun masjid tapi dalam Ramadan boleh, tapi kena ambil nama, pasport kena ambil kan. Takut apa-apa perancangan nak jatuhkan Husni Mubarak. Berhimpun di masjid beriktikaf. Allah Akbar. Sahur ada orang bagi dan seumpamanya tuan-tuan sebab nak cari malam Lailatul Qadar. Kerana malam itu tuan-tuan, kita kualitinya lebih baik daripada 1000 bulan, pahalanya, gandaannya. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan. Sebab domainnya ni tuan-tuan balik kepada Lailah muannas tu, iaitu dia fokus kepada kebaikan malam Al-Qadar, maka dia telah terhalang. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, kita kena benar-benar untuk dapat setting, dapat plan bagaimana untuk kita betul-betul mendapat malam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, bulan Ramadan adalah bulan beribadah. Maka tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, kita dah boleh setting tuan-tuan masa banyak untuk ibadah. Contohnya tuan-tuan, salawat. Tuan-tuan pernah satu hari berapa ratus salawat tuan-tuan pernah baca? InsyaAllah tuan-tuan yang tak pernah salawat banyak-banyak, cuba try bulan Ramadan ni. Satu hari berapa ustaz? Satu hari mau letak 1000. Allah chill ustaz. Saya baru ni jumpa satu orang tuan-tuan. Dia memang, saya dulu di Pondok Al-Jandrami itu banyak 120 orang warga emas. Alhamdulillah lah dapat jumpa semua abang-abang kita senior, tuan KSN, Datuk Tu Tan Sri ni. Sejak saya dulu masuk perkhidmatan awam tahun 2020, tahun 2000. Ada satu orang tu ketua pengarah MARA, satu Datuk Dr. Jamal tuan. Kalau tuan ada Pak Jamal tu ketika mesti kenal dia tuan dia pencen. Pencen 60, sekarang dah 23. Umurnya 83 tahun. Tuan mengaji kitab ni. Tuan, kalau bersaraf sembang tu mengalahkan ustaz dia tuan Dia mengaji kitab. Alhamdulillah sihat lagi tuan dia satu hari tuan-tuan, satu hari dia zikir semua zikir 1000. Termasuk salawat atas Nabi SAW. Saya tanya dia, Datuk Doktor, Ustaz duduk untuk boleh untuk selawat Allahumma salli selamat 15 minit. Tuan-tuan, Allah bagi 24 jam. Allah bagi 12 jam siang, 12 jam malam. Selawat ni tuan-tuan, kita selawat atas Nabi SAW sekali tuan-tuan, dalam
riwayat dalam syarah kitab tuan sebut Nabi SAW tahu kita selawat. Nabi SAW selawat ke atas kita tuan. Nabi selawat atas kita. Allah SWT selawat atas kita 10 kali. Ulama kata 10 selawat Allah ke atas kita sebab kita selawat atas Nabi kekasihnya sekali. Allah SWT selawat kita 10. 10 tu apa Ustaz? Rahmat. Tuan kira. Berkat. Al-yusru, kemudahan. Sakinah. Sa'adah. Kebahagiaan. Lagi 5 kau cari sendiri. 10 Allah bagi tuan. Ni bukan kita punya pengarah, bukan Menteri Besar Selangor, bukan Menteri Keuangan bagi, bukan. Yang bagi ni Allah. Allah siapa? Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Basir, Al-Ghani, Al-Mughni. Sebab kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masa tuan-tuan selawat 1000 kali tu, tuan-tuan tutup handphone dalam keadaan wudu, beristighfar, selawat. Tuan-tuan, lepas tuan-tuan selawat 1000 tu, tuan-tuan akan merasai kemanisan. Merasai ketenangan yang luar biasa. Yang ini yang kita cari. Tuan-tuan, dapatkan ini dalam bulan Ramadan. Di saat kita berpuasa, tak makan, tak minum, kerana Allah. Kita banyakkan beribadah, kurangkan melihat dosa dan maksiat. Kerana Allah, kita meningkatkan, upgradekan zikir kita kepada Allah. Lain, tahlil, la ilaha illallah pun 1000. Tuan-tuan akan dapat. Tuan-tuan cuba buatlah. Hari kerja tak boleh lah Ustaz. Sabtu Ahad. Buatlah tuan. Cuba tengok Sabtu Ahad. Ada kena tak hari ganjil, hujung-hujung tuan. Kita kena fokus tuan. Kerana bulan Ramadan adalah bulan ibadah untuk kita pun tuan. Tuan-tuan, ibadah-ibadah ni, kita semua sama-sama sedang menuju Allah SWT, sedang membawa kantung pahala. Kantung pahala ni kita nak bawa, nak berdepan dengan Allah, nak bawa dipertimbangkan di mizan, di padang mahsyar, di hadapan Mahkamah Agung Rabbul Jalil. Maka kita tuan-tuan ingat, kalau tuan nak semayang, nak zikir, nak tahajud, nak salawat 1000 kali, ni masih hidup, masa lapang, masa sihat, masa muda, masa kaya ni. 5, irtanim khamsan qabla khamsin. Nanti kita balik di alam kubur. Tak apalah Ustaz, marilah berjemaah, marilah ke kuliah. Ustaz pergi dululah, imam pergi dulu. Kan? Lah dia pergi dulu. Gimana alam barzah tuan? Tak ada tuan, dia duduk alam barzah, kau nak semayang. Tak ada tuan. Semayang ni masih hidup. Nak zikir, nak sedekah, nak tolong orang, nak khidmat pada umat, nak khidmat pada ibu ayah. Masih hidup. Masa kita hidup atas muka bumi ni, kita kena buat usaha-usaha menambah tabungan pahala dan thawaban min idillah. Bila mana kita balik alam barzah bertemu dengan Allah, ketika itu kita dah hanya menerima dan menanti pembalasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan juga tuan-tuan pastinya kita akan tidur awal dan bangun awal. Tuan-tuan, kita akan tidur awal dan bangun awal. Lain, kita akan memperbanyakkan zikir di antara sela-sela waktu. Disebutkan tadi tuan cuba target. Kalau Ustaz 1000 ni banyaklah Ustaz. Tuan-tuan, kalau ikut step tuan-tuan buatlah 300. Banyaklah Ustaz 300. 100. Cukup tuan. Tekan 100 tak boleh tuan. Apa-apa zikir pun. Istighfar, selawat, tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Kita bersalawat atas Nabi SAW. Berlama-lama dengan Al-Quran. Bulan Ramadan juga dia panggil Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Dulu semasa saya berkhidmat dengan Majlis Sukan Negara, tapi haji tu dah meninggal kan. Dia pernah pergi haji, tapi dia nak pencen 2-3 tahun, tapi di Quran dia lemah, dia memang lemah. Tapi satu hari Ustaz, saya nak mengaji Ustaz, betul. Kata boleh je. Haji kalau betul-betul sebulan ni kita buat betul-betul, kita mengaji. Alhamdulillah tuan. Sebulan lepas dia pencen, dia baca, dia dah bila masuk grup kan, kita grup tadarus kan, ada grup otai berbisa kan. Dia ada grup yang pelan-pelan ontok-ontok kan. Dia ada grup-grup tak habis lah kita kan. Alhamdulillah. Dia bersungguh dalam Ramadan, Allah bagi. Pasal apa? Dia berlatih, dia mengaji. Dia menghadap guru, dia mengaji. Akhirnya tuan-tuan, Allah SWT bagi dia kefasihan membaca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ni bagi mereka yang lemah, ambil peluang tuan. Berkahnya bulan Ramadan ni, pasal nuzul Quran berlaku pada bulan Ramadan. Kalau kita nak Quran yang tuan dia tahu, orang nak dia akan bagi. Allah SWT akan bagi tuan-tuan. Meninggalkan perbuatan yang tidak manfaat. Ada suatu seruan pada malam-malam Ramadan, iaitu seruan malaikat, ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyal syarri iksir. Wahai pendamba-pendamba kebaikan, ahlan wa sahlan, inilah masanya. Wahai pecinta-pecinta maksiat, dahlah, hentikanlah
Stop lah, jangan kita buat lagi perkara yang tak berfaedah, tak bermanfaat. Tuan-tuan, bulan Ramadan yang nak berhenti slow-slow, apa nama, ambil makanan jin, hisap, asap, tinggalkan tuan. Pelan-pelan kita tinggalkan. Mendekatkan diri dengan masjid, rumah Allah SWT. Nabi pesan di zaman Nabi dulu tuan, akhir zaman, alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Atas kamu dengan jemaah Islam, campur ramai orang berdakwah, dan kubu kamu ialah masjid. Akhir zaman ni tuan, ni nak kiamat ni, nak selamat tuan, kita kena berkubu di masjid. Maknanya tuan, maghrib isyak, pastikan malam-malam. Ni kadang masalah kita malam 1 sampai malam 10. Lepas tu malam ke-11 dah hilang huyuk entah ke mana kan. Puas AJK masjid cari mana. Malam pertama nanti tengok tuan. Bergasak Nazir dengan AJK. Ni kita kena pasang khemah, pasang mall. Beribut penuh orang datang ni. Hari kedua ramai lagi, hari ketiga dah slow orang tuan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah Allah teruskan hubungan kita dengan masjid. Menjaga kesihatan kita dengan sebaik mungkin. Ni mari pula datang Ramadan ni, I cannot go lah kan. I gastrik lah. Macam-macam tuan Allah. Jaga kesihatan kita sebab ibadah puasa ni adalah ibadah yang wajib ke atas kita dan kita buat sebaik-baiknya. Siapkanlah jiwa dan roh kita dengan melalui proses tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Tuan-tuan, Ramadan ni adalah modul Allah, modul langit. Kita sedang dilatih, sedang di-training. Musuh kita hawa nafsu tuan-tuan. Modul daripada langit iaitu ibadah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu akan puasa sebagaimana orang-orang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tujuan ghayah matlamat puasa sama dengan ghayah matlamat solat. Sama dengan matlamat tujuan zakat, haji, umrah. Tuan. Tujuan dan matlamat sebagai hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Apa dia? Takwa. Apa maksud takwa di sisi Sayyidina Ali? Al-khawfu minal jalil. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ni, jom kita ambil peluang upgrade. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ni saya duduk dengan sekarang ni zaman dah canggih tuan-tuan ni. Handphone ni satu model tahfiz baru ni dia tunjuk. Tengok apa tu? Tak usah, saya kat handphone saya ni ada tengok kat asrama ni budak-budak tengah buat apa. Canggih tak canggih je, dia nampak orang tu, dia boleh tekan handphone. Woi budak kan asrama tu, tidur. Malam tu mengeteh dengan satu ustaz ni, dia tahfiz malam kan, dia boleh. Canggih tak canggih tuan-tuan CCTV ni kan, boleh pula kat handphone je, murah tuan ni. Saya pun tak tahu, canggih. Tuan-tuan, Allah SWT itu As-Sami' Al-Basir. Ada tu cerita tuan-tuan, seorang ulama, dia tok guru dia latih para santrinya di pondok tuan sekian tahun, dites para pelajar dia. Okey, sekarang dah pandai dah semua tauhid, fiqh, tasawuf. Okey, ambil ayam, sembelih ayam. Kat mana nak sembelih? Cari, pergi. Mana tempat confirm tempat tu tak ada orang tengok, tak ada orang nampak, tak ada orang telik, tak ada orang perasan, tak ada, sembelih. Bawa balik ayam itu bagi pada aku. Maka beberapa orang pelajar ni pun berpisah pun pergi. Ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi dekat celah rumah tak ada orang, ada yang pergi salam tandas, pergi sembah, tengok kiri kanan tak ada orang, sembelih. Tengok kiri kanan dalam hutan tak ada orang, sembelih. Masuk dalam tandas, confirm tak nampak kan, ada pula sembelih tandas pula, macam-macam tuan Ada satu santri ni, pelajar ni, alamak, dia nak pergi mana-mana pergi dah, tapi dia tahu yang sedang mematikannya Al-Basir, As-Sami', Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi. Akhirnya balik, semua balik jumpa tok guru, semua dalam keadaan sembelih, dia seorang yang tak sembelih. Tok guru tanya seorang-seorang dengan alasannya, akhirnya tanya pada santri yang ayam hidup ni, dia pun jawab, di mana-mana Allah SWT melihat dan memantau, dan saya merasa keberadaan Allah yang melihat dan memantau. Maka sodakta dan sodakta. Betul lah kah engkau? Nabi, Tok Guru membenarkan apa yang pelajar yang bawa ayam yang hidup tadi. Kerana apa? Ma'iyatullah. Sifat keberadaan, sifat rasa adanya Allah Subhanahu Taala dengan diri seseorang itu. Jadi tuan-tuan, takwa ialah kita rasa Allah tengok kita, Allah pantau kita. Masa dalam masjid, dalam surau kita baik, soleh.
Ketika kita luar masjid surau kita baik soleh. Ketika bulan Ramadan kita orang baik. Lepas Ramadan lagi baik. Ketika kita bermukim, okay is okay. Bila kita bermusafir, orang tak kenal kita, kita tak kenal orang, kita pun okay. Ada setengah orang tak boleh lah ustaz. Bila musafir ni dia main lain macam ustaz. Dia. Dah pasal apa? Orang tak kenal kita, kita pun tak kenal orang. Jadi tuan upgrade apa nama? Rasa takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, makna takwa juga beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, hukum hakam. Ini boleh, ini tak boleh, ini makruh, ini wajib. Kita 5 hukum hakam kena jaga. Asal kita bangun je tuan-tuan bertidur tadi, dia ada 5 hukum melingkari seorang mukmin dan mukminah. Macam sekarang ni kan, mendengar dan menghadiri majlis ilmu. Apa hukum dia? Dia ada hukum. Pergi kerja. Apa hukum dia tuan? Sarapan pagi tadi. Dah sarapan ustaz, lepas tu bos sudah ajak lagi pukul 10. Apa hukum? Dia ada hukum, kan? Dia ada hukum. Dia semua ada hukum. Dia tak lagi 5 hukum. Hatta tidur malam ni, tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan hukum dia ada hukum kan? Dia hukum dia ada. Nak cerita tu tak lagi antara 5 hukum. Ada yang hukum yang tak boleh haram. Apa yang kita buat confirm haram. Banyak ada hukum hakam. Wal amalu bitanzil, al khaufu minal jalil wal amalu bitanzir, war ridha bil qalil, redha dengan sedikit. Alhamdulillah tuan-tuan dah ada kereta 2, satu kereta rumah, satu kereta kita, kan, satu motor ni kek anak kita yang sulung tak nak kahwin, satu lagi tak apa kereta dia kan. Cukuplah, tak payah nak tambah lagi satu kereta motor, satu lagi. La ilaha illallah tuan-tuan. Alhamdulillah apa yang ada ni, alhamdulillah. Tuan-tuan ada duit sikit tuan-tuan ni. Sekitar Lembah Kelang ni saya dapat tahu banyak juga masjid-masjid nak upgrade saya, sebab saya ceramah mana tempat saya tak ingat lah. Surau-surau Sarjana Putra pun ada tuan-tuan. Confirm tempat tu memang, tapi orang tak masuk TV lah. Tuan-tuan kenal kawan-kawan kita, bagi tahu nombor akaun tuan-tuan, masuk RM500 atas nama mak ayah kita. Atas nama atuk nenek kita yang masa kita kecil dulu, atuk nenek kita jaga kita. Kita masukkan juga wakaf atas nama kita tuan-tuan. InsyaAllah masjid surau Jumaat yang naik tu, bangunan tu ada saham kita. Kita lalu alhamdulillah tinggal dalam hati Allah, kat sini ada 500. Duit aku masuk tuan-tuan. Tabungan akhirat. Kita redha dengan apa yang ada di dunia ni dan kita tambah pahala tabungan kita di alam akhir dan alam akhirat. Saatnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, menghidupkan suasana Ramadan. Di masjid, di surau ada suasana Ramadan. Dalam rumah tangga kena hidupkan suasana Ramadan. Selalu cerita tentang kelebihan Ramadan, apa keutamaan Ramadan, bangun pagi, jangan lupa niat, long anga cik, jangan ni, mak je mungkin kita ingatkan juga kan, mak dia pun ingatkan suami juga, ayah dia, takut lupa, kan. Tuan-tuan bayangkan, ni kita nak sembahyang Zuhur ni kan, habis sembahyang Zuhurnya, ada salah seorang daripada tuan-tuan datang jumpa saya, Ustaz, apa cerita? Lah Ustaz, apa cerita? Ana semayang dengan Ustaz jadi makmum. Ana lupa nak niat tadi Ustaz. Batal lah tuan, tak niat, tak sah lah. Ibadah, syarat bagi seluruh ibadah tuan-tuan ialah niat. Melainkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat sebab ibadah ni tuan, dia ibadah yang syaratnya adalah niat. Niat ni apa? Berkata-kata di dalam hati. Aku semayang kerana paling kurang tuan-tuan kena niat. Dan yang terakhir tuan-tuan, persiapannya lah rancanakan target bulan Ramadan kita. Kita kena target takwa kita kepada Allah SWT. Jadi dalam kehidupan kita berkeluarga ni, apa amalan-amalan kerohanian kita. Contohnya kita sebagai suami ayah ni, kita dah set lah. Kita nak anak-anak kita semua satu hari salawat, istighfar, tahlil 100. Kita letak lah. Sama-sama kita buat program. Mungkin mak dia anak perempuan tengah siap, kita duduk kat meja tu, kita berzikir selawat 100 sama dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sekarang banyak dekat YouTube kan boleh buka kan, ustaz tu selawat tafrijiyah pun dia selawat 100 kali, kita set, kita pun selawat sekali dengan dia. Tak apalah, cuma dia punya redeem tu ada kan. Dia punya redeem punya muzik tu, alhamdulillah. Hidupkan suasana dalam rumah tangga kita dengan rumah tangga ibadah dalam Ramadan. Pasal apa tuan? Nak tarik rahmat. Berkat dia disebut syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Keberkatan ni Allah bagi tuan-tuan ni. Keberkatan ni Allah bagi. Kerana kita dah boleh muhasabah. Kita ni hidup ni sebenarnya ada tak keberkatan? Ada unsur keberkatan tak? Tuan-tuan mintalah mak ayah kita berdoa. Ni kita nak Ramadan ni, cari mak ayah kita.
Pergi jumpa mak ayah kita, mak doa, cari mak ayah tak ada ustaz, cari pak saudara kita dah uzur tuan. Tuan-tuan, balik kita salam sampul, bagi RM50, RM100. Tuan-tuan, kita balik orang tua tuan, kan? Kita ni tak tua mana lagi tuan-tuan, tapi nak dekat tua dah. Dia orang ni mulut dia orang berzikir, kenalah kita kena mak saudara kita asyik semayang, tuan-tuan, dia doa tu. Kita pergi kereta dia tengok tuan-tuan, dia doa. Dia ingat kita masa kecil-kecil dulu tuan, dia doa untuk kita. Doa itu berkah, doa itu mengiringi baki-baki kehidupan kita, anak isteri kita. Yang itu yang kita hilang. Ada pula ada ulama-ulama tuan, kita khidmat dengan dia, ziarah ulama-ulama kita yang uzur tuan, mereka mendoakan kita. Doa-doa itulah yang memberkahi baki kehidupan kita. Selain Ramadan yang penuh keberkatan yang boleh kita usahakan dalam waktu terdekat ini, insya-Allah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, sedikit mengenai persiapan bulan Ramadan. Banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah, istighfar, maafkan sesama kita tuan-tuan, minta maaf sesama kita yang mereka ada hak atas kita, kerana kita nak melalui bulan Ramadan ini modul kerohanian daripada Allah. Kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa lagi tuan, dia terhalang. Dia ada gap. Jadi kita nak dapatkan rahmat Allah tu, kita buangkan gap-gap ini dengan minta maaf, memaafkan sesama-sama kita, insya-Allah. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Allah ila Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudahu ya Allah. Allahumma ajurna fi musibatina, ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pahala atas ujian kesukaran yang telah Engkau timpakan kepada kami. Wa akhlif lana khairan minha, kurniakan kepada kami kebaikan, gantian lebih baik daripada apa yang telah terjadi. Wahai Allah, Rabbana wa taqabbal minna du'a. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbarallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.